Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan dari video yang pertama. So, pada hari ini kita akan bincangkan pada berkenaan tajuk dengan ada apa dengan tahun baru. So, seperti mana yang kita tahulah, tahun baru Hijrah pada tahun ini iaitu tahun 1444 akan jatuh pada bulan Ogos, iaitu 10 Ogos pada hari Selasa. Dan apabila sahaja masuk pada tahun baru ini, rata-rata umat Islam akan menyambut satu sambutan yang amat sinonim, iaitu Awal Muharram ataupun Ma'al Hijrah. Ia merupakan satu hari yang amat penting bagi umat Islam kerana ia menandakan peristiwa penting dalam sejarah Islam, iaitu memperingati penghijrahan Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah pada 622 Masihi. Namun, terdapat satu persoalan yang timbul di kalangan kita. Apa yang kita akan dapat ataupun peroleh daripada sambutan tahun baru ini? Ia termasuk daripada sambutan tahun baru, kiralah tahun baru Masihi ataupun tahun baru Cina ataupun tahun baru Tibet ataupun sebagainya. Ada banyak tahun baru di dunia ni. So selalunya dia akan terselit dengan ucapan Happy New Year or kongsi pacai. Jadi untuk itu saya akan menerangkan hikmah tahun baru ini dari segi perspektif umum dan perspektif Islam. Okey, untuk tahun baru yang umum, kan, di setengah tempat dia dianggap sebagai satu perkara yang big deal kepada mereka. Ada setengah yang berkata dia berasal daripada mitos kuno orang-orang Greek yang percayai bahawa sambutan untuk dewa Janus, iaitu dewa mengikut agama mereka. So ada terdapat beberapa tradisi lah dalam sambutan tahun baru umum ni. Macam di Mexico kena makan 12 biji buah anggur pada waktu pagi. Lepas tu masuk ke tahun baru kena makan 12 biji itu. So ada terdapat lah beberapa tradisi yang dipercayai oleh kalangan barat. So yang paling utama adalah New Year Kiss, iaitu ciuman tahun baru lah, yang diamalkan oleh masyarakat barat atas kepercayaan mereka bahawa nasib mereka akan ditentukan pada tahun tersebut oleh dengan siapa yang mereka bersama ketika tahun baru Cina. So benda ni kita boleh anggap sebagai syirik lah, tak perlu mengikut sangat majoriti lah. Semua orang di dunia ni ada punya sebab mereka tersendiri mengapa peralihan tahun baru itu pada 1 Januari yang diadakan pada setiap tahun. Pada dasarnya dia adalah satu cara yang mengisi waktu pada hujung kalender dengan sesuatu yang menyorokkan dan santai. So ini adalah perspektif yang mana kita boleh katakan untuk umum lah. Tahun baru Hijrah mengikut kalender Hijrah secara rasminya dia belum berkuat kuasa pada zaman Rasulullah. Kalender ini hanya bermula pada zaman Khalifah Ar-Rasyidin, iaitu yang kedua, iaitu Sayyidina Umar Al-Faruq ataupun Sayyidina Umar Al-Khattab lah, yang sebagaimana kita tahu. Terdapat beberapa cadangan daripada para sahabat untuk penetapan tarikh ketika itu. Ada yang mencadangkan tahun Islam bermula ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan ada juga yang mencadangkan pada tarikh Islam yang ditetapkan pada hari Rasulullah dibangkitkan sebagai Nabi dan Rasul. Terdapat beberapa pandangan yang mencadangkan tahun permulaan Islam ini pada tarikh hijrah Nabi SAW. Penetapan ini adalah untuk mengenang betapa pentingnya tarikh hijrah yang menjadi anjakan paradigma pada sejarah agama Islam. Pertama kali dalam sejarah Islam seorang Nabi dan Rasul untuk kerajaan, iaitu Madinah, dengan segala kesukaran dan berjaya membuat hubungan diplomatik dengan beberapa negara serta menyampaikan dakwah Islam secara global dan sehingga Islam tersebar ke luar dunia. So ini adalah satu hikmah yang di mana kita memperingati peristiwa tahun baru ini. Antara keistimewaan tahun baru ataupun kita boleh katakan bulan Muharram lah, iaitu bulan pertama dalam tahun baru Islam yang disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 36 yang bermaksud sebenarnya jumlah bulan menurut Allah itu ada 12 bulan sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu dia menciptakan langit dan bumi. Di antara ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu zalimi dirimu dalam 4 bulan tersebut, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun merangi kamu dan semuanya, dan ketahuilah bahawa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Okay, itu sahaja daripada saya. So mungkin tajuk ini akan dibincangkan lebih oleh speaker yang akan datang. So dari itu saya akhiri dengan kata stay safe, stay home, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.